Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya Nordin bin Ramlan, SIP Pejabat Pendidikan Daerah Pontian. Jadi untuk hari ini saya akan menerangkan sedikit kepada tuan-tuan berkaitan dengan penulisan amalan terbaik projek berasaskan sekolah TS25 Negeri Johor. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya akan menerangkan kepada tuan-tuan bagaimana cara penulisan amalan terbaik projek berasaskan sekolah TS25. Baiklah, sebelum saya memulakan bagaimana kaedah kita tuan-tuan untuk menuliskan projek, jadi saya akan memberi sedikit pengenalan berkaitan dengan penulisan projek ini. Kalau kita lihat pihak sekolah seringkali merancang hendak membuat pelbagai projek untuk penulisan untuk dimasukkan dalam takwim sekolah. Maksud saya ni banyak projek pihak sekolah nak buat nak masuk dalam takwim mereka. Kemudian terdapat projek yang dilaksanakan dijalankan dengan baik, namun dijalankan tanpa perancangan yang teliti dan sistematik. Suatu projek boleh mencapai kejayaan sekiranya ianya dirancang dengan teliti dan mendapat kerjasama oleh pasukan mereka yang baik. Jadi pendekatan penulisan projek boleh dibudayakan untuk memudahkan pelaksanaan segala aktiviti, terutama pihak pengurusan dalam mengenal pasti punca masalah yang perlu diatasi dan juga dari segi pentadbiran dan pengawalan. Jadi penulisan amalan terbaik projek berasaskan sekolah TS25 adalah satu inisiatif rakan elit negeri Johor, yang mana tujuannya tak lain tak bukan sebagai pengiktirafan awal ataupun quick-win kepada sekolah-sekolah TS25 di mana kepimpinan sekolah mungkin ada melaksanakan projek. Jadi bagaimana kita nak lihat impak dalam proses pelaksanaan mereka itu, itulah yang kita buat penulisan amalan terbaik ini. Kerana ini sebagaimana saya maklumkan tadi sebagai satu pengiktirafan ataupun quick win kepada tuan-tuan lah. Jadi sebagaimana kita maklum, di negeri Johor kita ada 11 daerah dan setakat ini sekurang-kurangnya satu daerah telah menghantar 2 senarai sekolah dan PGB yang menyumbang bahan penulisan. Pada saya ini ada seramai 23 orang PGB yang menyumbang bahan penulisan mereka. Apa yang perlu kita lihat ataupun saya beri keutamaan ialah tentang tajuk projek amalan terbaik mereka. Kalau kita lihat daripada 23 tajuk yang saya semak, tajuk-tajuk ini telah pun ditulis mengikut kesesuaian. Namun demikian ada tajuk-tajuk yang perlu kita buat penambahbaikan. Tajuk ni seharusnya dia lebih jelas kepada apa amalan terbaik yang kita buat di sekolah. Jadi sebagai contoh saya ambil ada satu tajuk berkaitan dengan tajuk yang sesuai biasanya contoh tajuk sudut budaya dan titian bintang ataupun tajuk saya ambil satu contoh persistan sekolah dan impak optimum kepada pelajar, ni juga sesuai. Ataupun alam sekitar sumber rezeki yang ni ditulis oleh rakan PGB kita pada Muar. Cuma ada ataupun kita ambil ni tajuk kelas berasaskan guru, dalam kurungan tu ada KBG. Jadi saya rasa yang KBG kurungan ni tak perlu kita masukkan. Kemungkinan nanti dia akan menjadi mungkin ada berkaitan dengan akronim yang lain-lain lah. Begitu juga tajuk-tajuk seperti saya ambil contoh satu daripada Kota Tinggi, amalan kepimpinan pengetua dalam melonjakkan peratus keadaan murid di sekolah SMK Tan Sri Jaafar Albad Kota Tinggi. Tajuk ni supaya dia lebih seharusnya dia lebih mudah dan dia menggambarkan apa yang kita nak buat. Jadi tuan-tuan kena lihat semulalah tajuk-tajuk ni agak
adakah sesuai atau tidak. Tuan-tuan juga boleh merujuk kepada pegawai SIP masing-masing lah, agar tajuk kita ni diperbetulkan lah, agar nampak lebih sesuai. Seterusnya saya akan pergi ke sebelum itu tuan-tuan, mereka yang terlibat dalam penulisan amalan terbaik projek berasaskan sekolah 35 ni ada 23 sekolah lah yang terlibat, melibatkan 11 orang PGB lelaki, 12 orang perempuan, dan juga melibatkan daripada 13 sekolah menengah dan 10 sekolah rendah. Okey tuan-tuan, tadi saya dah menyentuh tentang tajuk. Jadi seterusnya saya nak menerangkan kepada tuan-tuan tentang projek yang kita laksanakan dalam penulisan amalan terbaik yang telah tuan-tuan pilih. Jadi sebelum itu tuan-tuan kena tahu tentang projek ni. Setiap projek yang kita buat ini mesti melalui satu pengurusan. Jadi apakah pengurusan projek? Projek ni dapat dijelaskan menggunakan ciri-ciri berikut. Yang pertama, projek ni satu yang kompleks dan mempunyai pelbagai aktiviti dalamnya. Yang kedua, dia finish, ada mula dan akhir. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai sumber-sumber yang terhad. Yang keempat, dia terdapat ramai tenaga kerja. Kemudian mempunyai aktiviti yang tersusun, berorientasikan matlamat. Kemudian dia menampakkan hasil akhir, iaitu outcome, keberhasilan ataupun kemenjadian. Dan juga sebelum itu tuan-tuan kena tahu dalam kita melaksanakan amalan terbaik ni, kita perlu mengetahui apa itu projek, apa itu tugasan, apa itu program. Nampak dia macam sama tapi sebenarnya dia berbeza. Jadi kita kena tahu apa itu projek, apa itu tugasan, apa itu program. Okey, tugasan. Tugasan ialah kerja-kerja yang dapat dilakukan oleh satu atau lebih tenaga kerja dengan menggunakan senarai kerja yang ringkas. Oleh itu, tugasan hanyalah merupakan kerja yang lebih mudah berbanding dengan projek yang mempunyai aktiviti yang pelbagai dan kompleks. Tuan-tuan, manakala program pula, dia ni meliputi skop yang lebih besar. Sebab dalam program ni dia ada mengandungi pelbagai projek yang lain. Sebagai contoh lah, sekiranya dia adakan, kita buat program pembinaan taman teknologi, maka ia boleh mempunyai pelbagai projek di bawahnya. Contohnya di bawah program pembinaan taman teknologi, dia ada projek-projek lain. Contoh projek taman robotik, taman cyber, taman ekologi dan lain-lain. Jadi maknanya kat sini kita lihat program ni satu benda yang besar. Dalamnya ada projek. Manakala dalam projek ni ada tugasan-tugasannya. Jadi kita melihat kat sini bahawa program ni satu benda yang besar. Di dalamnya ada projek dan di dalam projek tu ada tugasan. Nampak tuan-tuan? Itu perbezaannya lah. Jadi kalau kita tak boleh berbezakan ini, nanti susah untuk kita nak melaksanakan amalan terbaik kita. Jadi hari ini yang kita nak fokuskan berkaitan dengan amalan terbaik kita ialah projek. Projek amalan terbaik kita. Jadi pengurusan projek pula ni kita definisikan dia sebagai 3 perkara lah. Yang pertama, projek ni yang pertama ialah kaedah yang meliputi set teknik tertentu berasaskan prinsip pengurusan yang digunakan, iaitu ia mesti melalui perancangan, pengelolaan, kepimpinan dan pengawalan, ataupun lebih mudah kita selalu sebut POLC. Okey, plan, organize, lead, control. Ini yang biasa kita gunalah. Dan yang kedua, setiap satunya dilaksanakan dengan mengambil kira analisis persekitaran. Jadi, dan yang ketiga, pengurusan projek ini menitik beratkan anggaran dan kos sebenar projek, dan kualiti hasil projek dan kepatuhan kepada jadual pelaksanaan projek. Jadi inilah 3 yang kita boleh definisikan dalam pengurusan projek. Baiklah,
tuan-tuan, untuk hari ini apa yang saya nak bincangkan kepada tuan-tuan ialah bagaimana kita nak mengurus satu projek yang kita buat berasaskan kepada sekolah, ataupun amalan terbaik yang nak kita laksanakan di sekolah. Jadi untuk makluman tuan-tuan, projek ini boleh dilaksanakan mengikut 4 peringkat turutan seperti berikut, iaitu peringkat pertama ialah perancangan projek, yang terdiri pada identifikasi projek dan juga membina kerangka kerja. Manakala di peringkat kedua ialah pelaksanaan projek, dan di peringkat ketiga pengawalan projek, yang terdiri daripada mengapa perlu kawalan, maklumat kawalan, mengenal pasti sistem dan polisi yang ada di sekolah dan tindakan pengawalan. Serta yang peringkat keempat ialah refleksi projek. Jadi untuk maklumkan, dalam kita melaksanakan projek ni, dia melalui 4 peringkat. Saya ulang balik, iaitu perancangan, pelaksanaan, pengawalan dan refleksi. Jadi dalam kita menguruskan projek amalan terbaik sekolah, kita mesti ingat, dan dia mesti melalui 4 peringkat ini. Senang tuan-tuan, saya ulang sekali lagi: perancangan, pelaksanaan, pengawalan dan refleksi. Okey, lepas ini kita akan kongsikan apa yang perlu kita buat semasa proses perancangan, semasa proses pelaksanaan, pengawalan dan juga refleksi. Okey, jadi sekarang kita pergi pada peringkat yang pertama, iaitu perancangan projek. Jadi dalam perancangan projek, apa yang kita perlu buat yang pertama sekali ialah identifikasi projek. Projek tu kita kena identifikan. Dalam peringkat ini beberapa perkara yang perlu kita laksanakan ialah, pertama, peringkat ini menekankan kepada mengenal pasti projek yang ingin kita laksanakan. Apa projek yang kita nak buat? Okey, projek yang ingin dilaksanakan mestilah bermula dengan mengenal pasti masalah-masalah yang sedia wujud di sekolah. Sekiranya tidak diambil tindakan, akan menjejaskan prestasi sekolah. Jadi maknanya dia mengikut isu utama sekolah lah. Kita kena selesaikan ini dulu sebelum menyelesaikan perkara-perkara lain. Okey, punca kepada masalah itu perlu dikenal pasti dan diatasi dengan pelaksanaan projek yang terancang. Jadi kita akan laksanakan dia. Kemudian seterusnya, yang keempat, projek yang dipilih mestilah mempunyai impak besar kepada sekolah. Ini di bahagian identifikasi projek. Okey. Kemudian yang kelima, masalah projek boleh dikenal pasti dengan pelbagai pendekatan. Antaranya ialah menggunakan kaedah brainstorming, ataupun pencambahan fikiran, ataupun kita boleh gunakan analisis SWOT, Raja Ishikawa, yang sebab akibat, ataupun analisis jurang dan atau sebagainya. Apa saja tools yang sesuai dalam kita nak mengidentifikasi projek ini. Kemungkinan banyak masalah yang wujud ketika proses mengenal pasti. Namun masalah yang kritikal saja yang perlu kita tangani atau yang perlu kita ambil tindakan. Boleh tuan-tuan? Seterusnya, projek yang dirancang mestilah sekurang-kurangnya mempunyai apa dia? Yang pertama, matlamat yang jelas. Kemudian yang kedua, objektif yang khusus. Ketiga, struktur pecahan kerja ataupun SPK. Okey, kemudian WBS yang komprehensif. Okey. Apa ni, work breakdown structure. Ini kita kena ni lah. Dan seterusnya, yang keempat, alat-alat pengurusan projek yang bersesuaian. Dan yang kelima, indikator prestasi yang boleh dicapai. Okey, inilah peringkat yang pertama semasa kita mengidentifikasi projek. Manakala peringkat kedua dalam perancangan projek ni ialah kita membina kerangka kerja. Bagaimana kita nak membina kerangka kerja?
Okey, untuk membina kerangka kerja ini, biasanya lah projek yang berjaya memerlukan perancangan yang teliti dalam semua aktiviti. Dan kemudian juga dia menjadi tanggungjawab individu. Kos, sasaran projek dikenal pasti dan disusun secara teratur dan sistematik. Ini ialah semasa kita membina kerangka kerja. Yang kedua, susunan semua elemen ini secara teratur, sistematik dikenali sebagai struktur pecahan kerja suatu projek. Ini merupakan sebuah struktur yang dapat membagikan projek kepada subunit atau aktiviti-aktiviti yang lebih banyak atau berhierarki. Dan yang ketiga, semasa kita membina kerja, kita juga perlu memberi gambaran yang jelas tentang aktiviti yang terlibat, kemudian masa yang sesuai, berapa kos dia dan juga spesifikasi projek. Manakala yang keempat, hasil daripada struktur pecahan kerja akan dapat memberi mereka tanggungjawab, iaitu siapa yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dan bilangan tenaga kerja diperlukan mengikut kebolehan tertentu. Dan juga penjadual jaringan kerja dapat dilihat dengan jelas. Kemudian penyediaan kos bagi keseluruhan projek dapat dikira dan juga membolehkan kita menganggar atau membuat andaian tentang kemungkinan masalah yang boleh memberi jawapan kepada apa yang perlu kita buat, siapa yang akan bertanggungjawab, bagaimana pula melakukannya, berapa kosnya. Okey, seterusnya tuan-tuan, beberapa tindakan lain juga akan dilakukan setelah SPK atau WBS ini disiapkan, iaitu menentukan tempoh masa bagi setiap aktiviti, iaitu aktiviti mana patut didahulukan, mana yang kemudian atau boleh berjalan serentak, dan apabila aktiviti dapat dilaksanakan dan disiapkan. Dan yang terakhir, dalam kita membina kerangka kerja ni, bagi setiap projek terdapat banyak pakej kerja yang dikenali sebagai aktiviti. Umpamanya dalam projek DJ Corner mempunyai beberapa aktiviti yang terlibat seperti aktiviti pembelian peralatan, bengkel penulisan skrip, bengkel latihan DJ, pengendalian konti, penilaian dan pemantauan. Baiklah, bagi memastikan tidak ada aktiviti yang tertinggal, maka struktur pecahan kerja hendaklah diwujudkan terlebih dahulu. Yang ni nanti tuan-tuan boleh rujuklah jadual yang akan saya tunjukkan, jadual 1 dan jadual 2. Kalau kita lihat dalam jadual 1 ni jadual pendahuluan projek, di mana dalam kita membuat perancangan projek tu mesti ada jadual. Contoh dalam jadual ni dia ada aktiviti dia, masa hari ataupun hari, tarikhnya dan bila dia tamat. Contoh penubuhan AJK, hari yang pertama, tarikhnya, ni saya ambil lah, ni contoh-contoh yang lama, tahun 2006, 2007. Okey, kemudian selepas penubuhan AJK kita ada mesyuarat, kemudian proses membeli alatan, penyediaan borang dan jadual, dan juga sehinggalah kita melaksanakan bengkel-bengkel, sehinggalah sedia soalan kuis. Kemudian kita ada buat pemantauan, pengedaran soal selidik, penilaian dan juga postmortem. Ini ialah antara jadual projek dalam kita membuat perancangan projek. Dan juga kita boleh lihat jadual 2 aktiviti, yang ni catat hari buat apa, mengikut catat alirnya. Semua aktiviti hendaklah mempunyai lakaran jaringan yang jelas supaya pemantauan dan pengawalan projek dapat dilakukan dengan lancar. Maknanya dalam perancangan perkara-perkara ini mesti kita kena lakar dulu supaya masa kita melaksanakan nanti ianya boleh digunakan sebagai panduan. Selepas itu barulah kita boleh masuk ke peringkat yang kedua, iaitu pelaksanaan projek. Bila kita dah rancang projek tadi, semua dah rancang, dah faham, kita jelas, lepas
dalam catatan dia buat ini, langkah ini dan seterusnya. Selepas itu barulah kita pergi pada peringkat yang kedua, iaitu pelaksanaan projek. Okey, dalam pelaksanaan projek ni kita perlu melalui proses-proses yang sama seperti dalam perancangan tadi. Okey, setelah projek dikenalah pasti, maka projek hendaklah dilakukan mengikut perancangan yang telah dibuat. Peringkat pelaksanaan meliputi aktiviti untuk menentukan tanggungjawab sumber manusia mengikut spesifikasi tugas. Di mana tugas-tugas tersebut hendaklah diagihkan kepada mereka yang mahir, berpengalaman, komited, berpengetahuan dan berketampilan dalam tugas yang diberikan. Jadi maksudnya semua orang yang terlibat dalam projek ini dia mesti kena faham supaya dia dapat melaksanakan projek itu dengan betul. Peringkat ini juga menentukan bilangan tenaga kerja yang diperlukan. Di mana dalam proses kerja itu mesti ada ketua kumpulan kerja, dia ada ketepatan masa, tempoh kerja dalam semua peringkat aktiviti. Okey, itu ialah peringkat kedua dalam kita melaksanakan projek. Okey, atau dengan lebih ringkas tuan-tuan, dalam kita melaksanakan projek ni kita juga boleh menggunakan pendekatan kaedah PDCA, Plan, Do, Check, Action. Yang tadi ialah peringkat plan, dan bila pelaksanaan kita dalam peringkat do. Seharusnya dalam satu projek yang mudah untuk kita kawal, dia mesti melalui PDCA. Okey, sekarang kita masuk pada peringkat yang ketiga. Apabila peringkat itu telah kita rancang, telah kita laksana, untuk supaya projek itu mengikut sebagaimana perancang, kita mesti mengawal. Di mana peringkat ketiga ni adalah peringkat pengawalan projek. Pengawalan projek merupakan proses memantau pelaksanaan aktiviti projek dengan membandingkan aktiviti yang telah berlangsung dengan aktiviti yang ditetapkan. Okey, dalam pengawalan projek ni kita mesti membuat penetapan piawai pada projek. Yang kedua, kita mesti membuat pemerhatian prestasi. Kemudian kita membuat perbandingan prestasi sebenar. Kemudian kita mesti melihat apakah pemerhatian kita tadi bila kita buat perbandingan dia menepati piawai. Jika ia tidak menepati piawai yang kita kendaki, maka kita kena buat tindakan pembetulan, iaitu kita kena betulkan supaya projek ini mengikut sebagaimana perancangan. Boleh tuan-tuan? Sekali lagi saya ingatkan ataupun saya jelaskan, dalam kita mengawal projek dia mesti melalui 4 pusingan ini ataupun 4 catatan alir, di mana dalam setiap projek itu dia mesti ada penetapan piawai dari segi kualiti. Jadi bagaimana kita nak mengenapati, kita mesti melalui pemerhatian prestasi. Semasa buat pertandingan itu kita buat perbandingan bagaimana situasi sekarang dengan apa yang kita tetapkan. Jika tidak mengikuti piawai, maka perlu ada satu tindakan untuk pembetulan projek tersebut. Okey, itu ialah bagaimana kaedah kita membuat kawalan dalam pelaksanaan projek kita. Tuan-tuan, dalam satu-satu projek ini, kenapa kita perlu membuat kawalan? Kenapa kita membuat kawalan ni? Kerana kita perlu mengenapati aktiviti-aktiviti yang masih perlu dilakukan. Jadi mengenasi mengapa perlu kawalan? Pertama, kita nak mengenapati aktiviti-aktiviti yang masih perlu dilakukan. Kalau kita tak kawal, jadi kita tak tahu mana yang dah buat, mana yang belum. Jadi dengan kita buat kawalan, kita dapat kena pasti aktiviti-aktiviti yang masih perlu kita lakukan ataupun yang belum kita buat. Yang kedua, tujuannya lah untuk mengenal pasti tindakan-tindakan yang perlu dilakukan ataupun yang perlu penambahbaikan untuk kita capai keputusan ataupun hasil yang betul ataupun hasil yang tepat sebagaimana ketetapan piawai yang telah kita buat. Yang ketiga, untuk peruntukan tempoh masa mengikuti perancangan. Kemudian
kos ikut bagaimana yang kita rancang, dipantau pelaksanaannya. Kalau kita tak ada kawalan ini, maka dia akan menyebabkan tempoh masa ataupun kos ini tidak mengikuti perancangan. Sebab tu kita perlukan pengawalan. Dan yang keempat, untuk memastikan ketetapan waktu semasa melaksanakan aktiviti dengan proses yang betul atau mengikut urutan langkah yang ditetapkan. Maksudnya dia mengikut tata air, mengikut perancangan yang kita buat. Kemudian yang kelima, kawalan juga boleh membantu kita melihat prestasi semasa dalam melaksanakan projek tu. Dapat kita pantau prestasi semasa, adakah dia menepati piawai atau tidak. Kalau dia tidak, mana kita akan membuat penambahbaikan. Sebab tu pengawalan projek ini sangat penting. Dan yang keenam, untuk menentukan aktiviti-aktiviti yang sedang dijalankan dan menghubungkannya dengan aktiviti selepas ini. Jadi kita tahu what's next, lepas ni kita nak buat apa. Sebab tu kita kena kawal. Kalau kita tak kawal, kita tak tahu lepas ni apa, kemudian nanti aktiviti akan jadi tidak tersusun ataupun tidak terurus. Okey, dalam pengawalan projek ini, selain daripada kenapa tadi kita perlu buat kawalan ini juga ada matlamatnya. Jadi tujuannya tak lain tak bukan ialah untuk kita mencari maklumat yang tepat. Kemudian tindakan pembetulan dapat dijalankan jika ia tidak menepati piawai ataupun dia tidak melalui proses yang betul. Kemudian kita dapat meramal apa yang akan berlaku berdasarkan jika keadaan semasa itu berterusan. Maksudnya kita dapat ramal apa yang akan berlaku lah. Dan yang keempat, kita boleh mengurus projek supaya dia akur dengan plan ataupun supaya projek itu mengikut perancangan lah. Okey. Kemudian yang ketiga, pengawalan projek ni juga kita dapat mengenali pasti sistem dan polisi yang ada di sekolah. Contoh, kita dapat kenal pasti sistem yang ada di sekolah. Kemudian kita dapat kenal pasti dasar polisi yang ada di sekolah. Kemudian kita dapat kenal pasti kawalan, prosedur dan peraturan yang ada. Kemudian tunjukkan bagaimana sistem dasar dan kawalan yang ada boleh memberi output projek seperti yang dikehendaki yang kita rancang. Sebab tu pengawalan projek ni penting, sebab dia dapat kita kena pasti sistem dan polisi yang ada di sekolah. Okey. Seterusnya, dalam pengawalan projek juga kita boleh buat satu tindakan bagaimana kita nak mengawal. Yang pertama, tindakan pengawalan ni kita boleh buat melalui kita kumpul maklumat berkaitan dengan proses yang sedang berlaku. Contohnya, kita melihat input yang ada dan output yang dikehendaki. Jadi melalui maklumat ini kita dapat kawal projek kita. Dia mengikut piawai yang kita tetapkan. Yang kedua, melalui pengelola projek ini kita dapat mengenal pasti prosedur atau proses kerja yang kita guna pakai dan juga apakah limitasi projek kita lah. Dan yang keempat, apakah perubahan input, proses ataupun output baru yang digunakan. Kemudian yang kelima, melalui deskripsi tugas. Dan juga kita boleh lihat melalui alatan-alatan yang digunakan. Kemudian yang ketujuh, kita memperoleh maklum balas daripada ahli-ahli pelaksanaan projek. Jadi semua ini, maklumat ini kita dapat kita gunakan sebagai satu kaedah bagaimana kita nak mengawal projek tersebut. Dan yang seterusnya, melalui kita membuat pemerhatian. Semasa kita buat pemerhatian juga kita boleh mengawal projek. Mungkin semasa pemerhatian kita projek ini dia tidak mengikuti piawai ataupun tidak mengikuti proses-proses kerja. Jadi ini juga kita boleh lihat melalui pemerhatian itu juga satu proses kita mengawal projek kita. Dan juga daripada mesyuarat ringkas yang berkala yang kita buat, melalui itu juga kita boleh mengawal projek kita. Jika projek itu tidak mengikut proses ataupun piawai yang kita tetapkan semasa mesyuarat tersebut, kita boleh maklumkan. Dan seterusnya juga, pengawalan projek ni kita boleh buat melalui tindakan pengawalan. Contohnya tindakan pengawalan ni kita boleh buat melalui kita buat pembandingan maklumat seperti yang dirancang dengan apa yang sedang berlaku. Kita boleh perbandingan kita rancang begini,
yang kita nampak begini. Jadi kita nampak jika ada perbezaan, jadi kita boleh buat kawalan. Contoh, adakah objektif dan matlamat asal realistik? Jadi kita boleh buat perbandingan dengan kita membetulkan melalui pengawalan ni lah. Dan juga contohnya yang kedua, adakah penjadualan dan bajet realistik? Mungkin jadual kita ni terlalu padat. Jadi kita boleh buat ubah suai. Melalui pengawalan projek kita boleh buat ubah suai. Kemudian yang ketiga, mungkin adakah perancangan sumber dan kemudian ni mencukupi. Mungkin dalam kita merancang kosnya sikit, tapi bila buat yang sebenar tak cukup. Jadi kat situ kita boleh kawal. Dan juga adakah penglibatan daripada pihak berkepentingan. Mungkin ada yang tertinggal, mungkin ada yang tak perlu. Kemudian juga dalam tindakan pengawalan kita boleh membuat perubahan pembentulan yang diperlukan. Contoh, dalam suatu generasi projek berkesan untuk memenuhi objektif projek. Jadi ini ada kaitan. Kemudian kuasa pengurusan projek mencukupi. Kalau tak cukup, bagaimana? Kemudian yang ketiga, mungkin peranan utama telah diperjelaskan. Kalau tak jelas, kita kena buat perubahan pembentulan dengan segera. Itu pentingnya kita nak kawal projek tadi. Sebagai contoh, kalau struktur organisasi projek tadi berkesan. Kalau tak berkesan, kita buat pembentulan lah. Dan juga tindakan pengawalan ni juga boleh membantu kita lah. Sebagai contoh, pihak pengurusan dapat mengurus dengan betul tentang pengetahuan teknikal, kemahirian dalaman berkaitan dengan projek. Dan juga kita boleh buat perbincangan status projek semasa yang kita jalankan. Jika status dia agak masih lagi perlahan, kita lihat apa juga melalui projek pengawalan ni kita boleh membuat semakan status projek kita. Contoh, projek kita ni statusnya bagaimana? Berjalan dengan mengikut perancangan atau dia perlahan? Yang seeloknya dia mesti ikut perancangan. Itu di peringkat pengawalan ni dia menentu juga sebagai penentu kejayaan projek kita ni. Sama ada dia mengikut perancangan, kosnya mengikut bajet, dan juga segalanya lah yang berkaitan dengan projek kita perlu dikawal. Sebelum projek kita selesai, maknanya proses pengawalan ni sangat penting. Dan seterusnya, di peringkat yang keempat ialah refleksi projek. Bila projek kita dah rancang, kita dah laksana, kita dah kawal, dan bila projek kita dah selesai, kita perlu buat refleksi projek. Okey, tujuannya ada projek ni dia ialah tujuannya untuk pemantauan dan juga penilaian. Dalam peringkat yang keempat ni, refleksi projek, di mana kita membuat penilaian, kita perlu melihat beberapa aspek lah. Contoh, tujuan refleksi projek ni ialah tujuan untuk kita memantau dan untuk menilai projek ini. Antara perkara yang perlu kita buat, semak statuskan jadual, kos, petasi teknikal, matlamat dan objektif projek, serta key performance indicator iaitu KPI setiap aktiviti projek dan KPI keseluruhan projek dan bandingkan dengan pencapaiannya. Jadi kita lihat jadual dia, kosnya, kemudian matlamat objektif, kita buatkan perbandingan lah dengan pencapaian keseluruhan projek, dan juga di situ kita akan lihat statusnya bagaimana. Yang kedua, apakah pengelolaan projek yang kita laksanakan ini berkesan? Kalau dia menunjukkan KPI pencapaian, maknanya dia berkesan lah. Jadi apa objektif yang kita nak tercapai, maka dia berkesan. Kalau tak tercapai, kita boleh buat andaian bahawa pengeluaran pasuk projek ni tak berkesan. Yang ketiga, apakah semua maklumat yang telah dikumpulkan berguna bagi memenuhi pencapaian objektif projek. Contoh, kita gunakan maklumat yang kita dapat tu bagi tujuan kita mengukur, membuat perbandingan dan memulih. Okey. Dan yang keempat, apakah aspek-aspek kekuatan dan kelemahan serta kekangan dalam kita melaksanakan projek. Jadi tujuan kita membuat refleksi ini antaranya lah kita nak lihat apa kekuatan projek kita,
apa kelemahan, apa kekurangan dalam kita melaksanakan dia. Jika kita dapat mengenal pasti semua perkara ini, kekuatannya, kelemahan dan kekurangannya, jadi kita boleh membuat penambahbaikan. Jadi dalam definisi yang keempat ni lah cadangan penambahbaikan. Jadi dalam kita mau projek kita tu, bila kita dah rancang, bila kita dah laksana, bila dah akan pantau, kita juga perlu buat refleksi. Jadi dalam refleksi kita dah kenal pasti statusnya, keberkesanannya, kemudian kita buat perbandingan. Dekat situ kita dah lihat apakah kekuatan, kemudian barulah kita akan buat cadangan penambahbaikan, sama ada projek kita ini berjaya ataupun tidak. Dan jika tidak, mungkin proses penambahbaikan ini akan membantu kita lah untuk meneruskan projek ini, sama ada berkesan ataupun tidak. Ataupun kalau tidak berkesan, mungkin kita akan membuat penambahbaikan supaya projek ini memberi impak. Jadi saya berharap sangat supaya pengurusan projek yang tuan-tuan laksanakan tadi, apa yang saya tekankan, dapat memberi panduan lah kepada tuan-tuan dalam kita membuat penulisan projek bahasa sekolah. Jadi saya rasa sekian saja daripada saya berkaitan dengan penulisan amalan terbaik projek berasaskan sekolah TS25. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.